TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya pada hari ini Syafiqah Hanafiah di Sukses SPM 2021 Pecutan. Apa khabar semuanya? Saya doakan semuanya dalam keadaan yang bahagia dan sejahtera selalu insya-Allah. Hari ini yang menariknya, kita nak tahu apakah tips, rahsia dan strategi untuk menjawab kertas Pendidikan Al-Quran dan Sunnah kertas 1 bahagian B. Satu persatu bakal dijelaskan. Tapi sebelum tu, kita tahu dulu siapakah guru kita pada hari ini. Jom saksikan. Jadi bersama dengan kita di studio pada hari ini Ustaz Muhammad Nazam Muhammad Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat Syafiqah. Alhamdulillah sihat. Jadi Ustaz, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, adakah semua murid wajib ambil? Okey. Syafiqah, untuk subjek pendidikan Al-Quran ini ialah subjek pendidikan Islam elektif yang diambil di SMKA. Okey, Sekolah Menengah Agama Negeri pun ada juga mengambilnya. Kelas agama KA dan juga di SBP pun ada juga. Ataupun sekolah tahfiz ada juga. Baik, kiranya bolehlah murid-murid ini ambil untuk pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Ustaz, saya yakin ramai tak sabar nak tahu apa yang bakal dijelaskan oleh Ustaz tentang pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, jom kita persilakan. Terima kasih Syafiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk Sukses SPM 2021 Pecutan Mata Pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apa khabar murid-murid calon SPM 2021? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sihat dan kita bersedia untuk pecutan kita. Okey, Syafiqah dan semua calon SPM kita. Okey, untuk format pentaksiran sijil SPM 2021 Mata Pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah ada 2 kertas. Yang pertama kertas 1 527/1 iaitu instrumen dia ujian objektif dan subjektif. Kemudian jenis item bahagian A objektif pelbagai bentuk, bahagian B subjektif respon terhad respon terbuka, bilangan soalan bahagian A 20 soalan, bahagian B 4 soalan subjektif. Okey, kemudian jumlah markah 100/100, tempoh ujian 2 jam 30 minit. Wajaran untuk SPM ialah 80%. Dan kertas 2 ialah 527/2 ialah ujian lisan yang telah selesai pada bulan November yang lepas. Jadi markah untuk pelajaran dah ada untuk kertas 2. Yang kita dah bacakan sekarang ialah kertas yang pertama untuk bahagian B. Okey, seterusnya murid sekalian, okey, untuk petang ini Ustaz akan terangkan ialah bahagian B untuk soalan 3 dan 4. Yang mana dalam soalan 3 dengan 4 ni ialah soalan ulum Al-Quran, tingkatan 4 5 markah, tingkatan 5 5 markah, 10 markah, ditambah dengan ulum Al-Hadis tingkatan 4 dan tingkatan 5 5 10 markah. Jadi untuk soalan 3 ini berjumlah 20 markah. Kemudian soalan 4 akidah Islamiah tingkatan 4 5 markah, tingkatan 5 5 markah, 10 markah digabungkan dengan akhlak Islamiah tingkatan 4 5 markah, tingkatan 5 5 markah, 10 markah, 20 markah untuk soalan 4. Jadi kita terus kepada mendalami satu persatu. Okey, untuk bidang ulum Al-Quran, Ustaz percaya murid sekarang sedang berusaha untuk mendalami, untuk menghafal, untuk mengingat semua fakta penting. Tetapi untuk bidang ini, apakah dia perkara-perkara yang perlu murid-murid fokuskan supaya dapat menghafal dengan baik, mengingat dengan baik? Pertama sekali, okey, pengertian istilah ulum Al-Quran wajib dihafal, wajib diingat dan semestinya sebagai guru yang menanda, Ustaz nak jawapan itu sama dalam buku. Contohlah, okey, pengertian Al-Quran, pengertian ulum Al-Quran, pengertian mukjizat, pengertian wahyu mesti dihafal sama dalam buku. Jadi Ustaz nak tanyalah kepada Syafiqah. Okey, apakah dia maksud Al-Quran dari segi
istilah. Contohnya lah, apakah maksud Al-Quran dari segi istilah? Silakan Syafiqah. Baik Ustaz, satu soalan yang bagus Ustaz. Saya rasa dari Al-Quran ni Ustaz, dari sudut istilah kalamullah yang bermukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara mutawatir. Terbaik. Jadi Alhamdulillah. Ustaz nak macam inilah dia nanti jawapan yang keluar dalam SPM nanti. Maksud dia contoh jawapan yang tepat. Sebab apa? Sama dalam buku yang kita hafal. Mesti ada ibu jawapan iaitu kalamullah yang bermukjizat. Satu markah tu. Ditambah dengan 2-3 lagi fakta seperti turun secara mutawatir kepada Rasulullah SAW dan sebagainya. Jadi mesti hafal sama dalam buku supaya dapat markah 2/2. Kalau Syafiqah atau murid jawab tak sama dalam buku, ada iras dengan jawapan, dapatlah 1/2 markah. Jadi pentingnya ada lagi masa, tolong hafal sama dalam buku, insya-Allah dapat 2/2 markah. Okey Syafiqah? Okey, seterusnya yang kedua, sejarah perkembangan ulum Al-Quran. Zaman Nabi SAW, kita kena hafal 2 fakta penting. Kemudian zaman sahabat, ada zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Ali. Hafal 2 fakta yang paling mudah, yang mana akal kita boleh ingat. Okey. Kemudian zaman Umayyah, 2 fakta, zaman Abbasiyah, 2 fakta. Jadi murid-murid hendaklah menghafal dengan baik, menghafal dengan betul, sama dalam buku. Yang penting 2 fakta je Syafiqah. Tak perlu banyak. Yang penting 2, yang penting sama dalam buku. Insya-Allah kita dapat jawab dengan baik. Seterusnya, kepentingan. Jika ada kepentingan, jika ada keistimewaan, jika ada ciri-ciri, kita kena hafal 2. Contohnya lah, Al-Quran sebagai mukjizat. Apa kepentingan Al-Quran sebagai mukjizat? Okey. Kemudian makiyah. Apakah ciri-ciri makiyah? Apakah ciri-ciri ayat madaniyah? Jadi kita kena hafal 2 yang paling penting, yang paling mudah. Jadi carilah dalam buku tu yang paling mudah untuk dihafal dan kita boleh mengingat dengan baik, boleh keluarkan baik semula dengan baik. Okey, kemudian perbezaan antara istilah tafsir riwayah, tafsir dirayah, tafsir isyarah, mesti tahu maksud dia, tahu contoh buku dia. At least 2 perkara itu mesti diketahui untuk kita membezakan di antara 3 perkara tersebut. Okey, dan kemudian yang kelima, usaha individu, usaha masyarakat, usaha negara. Okey, semua calon yang dikasih sekalian, Ustaz nak bagi satu tips supaya mudah untuk anak jawab. Usaha individu biasanya melibatkan kepada kita. Bagaimana kita nak mendalami satu perkara tersebut kan? Jadi apa kita kena buat? Kita kena mempelajari, kita kena membaca buku, kita kena mendengar daripada guru-guru, kita kena mungkin melihat ceramah atau mendengar ceramah, pergi ceramah untuk menguasai sesuatu ilmu. Itu ialah usaha individu. Kemudian masyarakat. Bila masyarakat, contoh apa yang dia buat? Dekat kampung kita, dekat taman kita, dekat kawasan perumahan kita, adanya kuliah agama, adanya kelas fardu ain dan sebagainya untuk memenuhi ataupun untuk mengadakan aktiviti supaya sampai kepada masyarakat apa yang kita nak tersebut. Kemudian negara, biasa melibatkan kepada penguatkuasaan, tindakan undang-undang, kerajaan mengadakan kempen. Itu semua boleh digunakan sebagai usaha individu, masyarakat, negara, sesuaikan dengan tajuk yang keluar. Boleh Syafiqah? Boleh. Jadi Ustaz harapkan subjek ini boleh dapat A apa? A plus. Mesti wajib dapat A plus. Jadi usaha sebaik yang mungkin. Okey, seterusnya kita pergi yang kedua, iaitu ulum al-hadis. Ada pelajar yang katakan susahlah Ustaz ulum hadis ni. Kalau Syafiqah suka tak ulum hadis? Saya suka. Sebab kita akan dapat mengkategorikan hadis itu sahih ke, hasan ke dan sebagainya, betul tak? Kemudian kita akan mengetahui nama-nama hadis. Hadis marfu', hadis mauquf, hadis mursal dan sebagainya. Jadi sebenarnya seronok bila kita belajar bidang ulum hadis ni. Kenapa? Dapat memahami hadis yang sahih, hadis yang dhaif, hadis yang palsu dan sebagainya. Okey, pertama Syafiqah dan semua calon sekalian. Pertama, mesti menguasai pengertian istilah hadis dan ulum hadis. Macam sanad, mudah aja. Apa maksud sanad? Rangkaian perawi hadis. Okey, kalau mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang, mustahil untuk berbohong. Contohlah Ustaz tanya, bila ke SPM bermula? 2 hari bulan 3, 1 Malaysia tahu. Itu maksudnya mutawatir. Benda yang semua tahu. Okey, kemudian gharib. Okey, hadis hasan, hadis sahih, hadis syaz, yang mana pelajar kena menguasai, kena menghafal dan kena cari dalam buku tu untuk setiap perkara ini kena kuasai dengan baik.
Okey, sebab dia akan keluar pada OPB yang telah pun diterangkan dan juga pada bahagian subjektif akan keluar juga. Okey, kemudian nombor 2, sejarah hadis dan ulum hadis seperti hadis riwayah, hadis dirayah. Apakah maksud hadis riwayah? Apakah maksud hadis dirayah? Kemudian zaman Rasulullah, apa yang berlaku? Zaman sahabat, apa yang berlaku? Jadi kena hafal dua fakta. Hadis dirayah, hafal dua fakta juga, zaman Rasulullah juga zaman sahabat dan sebagainya. Okey, jenis bahagian perbezaan ini yang penting dalam bidang ulum al-hadis. Contoh hadis mutawatir, ada jenis dia, mutawatir lafzi dari segi lafaz ataupun mutawatir maknawi. Dari segi apa, Syafiqah? Dari segi Maknawi. Oh, makna. Maknawi sama juga kan. Okey, kemudian hadis ahad, ada bahagian-bahagian dia. Ada berapa bahagian hadis ahad, Syafiqah? Hadis Ingat tak? ahad. Dah baca buku kan? Dah Ada baca berapa? Ustaz. Berapa? Sekejap. Hadis ahad. 2 ke Ustaz? Ada 3. Ada 3. Oh, 1 lagi kurang. Jadi kena baca buku lagi. Baik. Kita bila 10 haiban 3. Sempat lagi. InsyaAllah Syafiqah sempat lagi. Dan semua calon untuk kita kuasai semula. Okey, Hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Semua itu ada bahagian dia, ada jenis dia yang mana kita kena ingat. Okey, dan kena hafal lah. Okey, kemudian hukum beramal dengan hadis marfu'. Hadis marfu', mauquf, mursal. Perkara pentinglah dalam bidang ini ialah maksud hadis kena hafal, hukum beramal kena hafal. Okay, kemudian sunan sitah, metodologi penulisan kitab. Kena hafal nama pengarang kitab dan juga 2 kedudukan dia. Macam Sahih Bukhari, tempat yang pertama. Okey, dalam susunan sunan sitah. Okey, dan juga kita kena ada menghafal, mengingat usaha individu, usaha masyarakat, usaha negara, sama yang Ustaz terangkan tadi. Kalau individu, kita kena mesti membaca buku, menghafal buku. Okey, dan kalau misalnya masyarakat membuat program, kalau negara penguatkuasaan, kempen dan sebagainya. Inilah dia perkara-perkara yang Syafiqah dan semua calon SPM kena kuasai dalam bidang ini. Kenapa? Semua bidang akan masuk dalam periksa Syafiqah. Tidak ada bidang yang orang kata boleh tak jawab, tak boleh. Sebab dia akan menyumbang markah. Mana kalau tak baca, dia akan hilang markah kat situ. Jadi, Ustaz mohon kepada semua calon, tolong baca betul-betul. Ada lagi masa, insya-Allah kita boleh berjaya dengan cemerlang dalam pendidikan Quran Sunnah untuk dapatkan A. Syafiqah, A apa? A+. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi itu dia penjelasan daripada Ustaz mengenai format, ya Ustaz, format peperiksaan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi selepas ni banyak lagi, tapi sebelum tu kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali lagi dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Hari ini kita bincangkan tentang mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah kertas 1 bahagian B. Jadi banyak lagi penjelasan yang bakal dijelaskan oleh Ustaz sebentar nanti. Ya Ustaz, dipersilakan. Terima kasih Syafiqah. Anak-anak murid yang dirahmati sekalian, okey, untuk bidang yang kelima ialah akidah Islamiah. So dalam bidang ini, apakah fokus kita yang perlu kita hafal ataupun yang perlu kita ingat dan kuasai? Pertama sekali, pengertian istilah seperti Islam, Rabbani, pahala dan dosa. Semua yang ada istilah, pengertian dia, kita kena hafal supaya boleh keluar pada bahagian OPB, jawab dengan tepat apakah istilah tersebut, dan juga pada bahagian subjektif kita dapat menjawab dengan baik pada pengertian istilah-istilah berikut. Okey, kemudian nombor 2, kepentingan. Contoh, kepentingan berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bersyukur dekat Malaysia ni kita berpegang kepada akidah yang satu, Ahlussunnah wal Jamaah. Maksud dia kita kena tahu apakah maksud dia, apakah pengertian dia, siapakah yang mengasas aliran ini, apa dia punya ciri-ciri dan sebagainya, hingga kita boleh membezakan ciri-ciri ini dengan akidah-akidah lain seperti Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya. Jadi kita kena kuasai paling kurang 2. Okey. Kemudian keistimewaan Islam sebagai adin. Mengapa kita memilih Islam sebagai adin, sebagai agama? Kenapa? Pasti ada keistimewaan. Contohnya lah, keistimewaan ini ialah agama Rabbani, agama yang syumul, agama yang sabit
tabid dan sebagainya, yang mana setiap pelajar kena menguasai pengertian-pengertian istilah tersebut supaya perkara itu dapat dijawab dengan cantik dan juga dengan betul sebagaimana yang kita belajar dalam kelas. Okey, kemudian perbezaan aliran akidah Mu'tazilah, Qadariyah, cari dua fakta yang paling mudah untuk kita boleh banding bezakan. Okey, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan sebagainya, yang mana boleh kita banding beza paling kurang dua perkara pada setiap aliran akidah tersebut. Dan juga yang keenam, sama juga, setiap bidang ada usaha individu, masyarakat, negara ikut kepada tajuk. Jadi macam mana pun kita kena menguasai satu persatu usaha tersebut, paling kurang pun dua-dua yang paling mudah lah. Dan Ustaz dah terangkan, maksudnya kita boleh mencipta idea untuk kita menyelesaikan usaha tersebut dengan pelbagai bentuk. Okey, kemudian bidang yang terakhir dalam Al-Quran dan Sunnah, kita ada 6 bidang akhlak Islamiah. Okey, murid-murid sekalian, nampak macam mudah akidah ini. Maksud dia, tak apalah Ustaz, tak perlu baca. Okey, jika murid-murid menjawab tanpa membaca buku, gunakan istilah logik akal semata-mata, sebenarnya markah pun ialah 50-50 sahaja. Untung sabut timbul. Kadang-kadang tak ada markah. Okey, sebab apa-apa pun dia akan merujuk kepada skema pemarkahan. Jadi kita kena kuasai, pertama ialah pengertian istilah dari segi akhlak itu seperti nifak itu apa, pemimpin itu apa, negara apa itu. Maksudnya kita kena kuasai semua perkara itu sebagaimana dalam buku. Hafalah. Ada lagi peluang sebab kita ada lagi fatrah masa yang ada jugalah, walaupun kita dekat apa istilah, tapi ada juga 10/3 tu ada masa untuk kita membaca buku lagi. Nombor 2, kepentingan. Apakah kepentingan tazkiyatun nafs? Kenapa kita kena bermuhasabah dalam diri kita setiap hari, setiap masa, terutama lepas satu perkara itu berlaku, kita kena muhasabah. Bagaimana kita untuk memperbaiki diri kita. Kemudian menjaga penampilan, kepentingan. Mengapa kita perlu menjaga penampilan? Supaya senang dipandang mata oleh orang lain, supaya dihormati oleh orang lain. Okey, jadi kita kena jaga penampilan kita. Kemudian nombor 4, kesan adab dengan pemimpin. Bagaimana kalau kita beradab dengan pemimpin? Bagaimana kalau tak beradab dengan pemimpin? Jadi kita kena kuasai dua-dua tu. Beradab macam mana, tak beradab macam mana, paling kurang dua kita kena hafal. Dan yang kelima, usaha individu, masyarakat, negara, sama juga yang Ustaz terangkan tadi. Okey. Kemudian selain daripada itu juga, Ustaz nak terangkan juga ialah bagaimana untuk cemerlang dalam Quran Sunnah. Nak dapatkan A tolak, A solid dan A tambah dalam Quran Sunnah. Kita ada 5 soalan besar. Yang pertama ialah OPB, kita ada 20 markah. Soalan 2 ataupun soalan 1 pengajian Al-Quran atau bidang B, pengajian Quran 20 markah, pengajian hadis 20 markah, ulum Quran, ulum hadis yang kita terangkan tadi 20 markah, akidah, akhlak 20 markah, jumlah 100. Dan yang bertulis ini 100%, wajarannya ialah 80%. Tadi yang ujian lisan 20% digabungkan 100% kan. Jadi kita tengok, kalau 5 soalan besar tersebut, setiap satu dapat 14 markah dekat situ, maka dia akan dapat 70 markah per 100. Dan bila kita jadikan wajaran 80%, dia akan dapat 56. Okey, andai kata Ustaz andaikan calon mendapat 17 markah pada ujian lisan yang dah selesai itu, dapat 17, 56 tambah 17 dapat 73, dah mendapat A tolak dalam SPM. Jadi itu gambarannya. Jadi setiap calon wajib berusaha untuk mendapatkan paling kurang setiap satu soalan besar itu mesti dapat berapa? 14 markah, Syafiqah. Jadi tengok balik semula dalam trial hari itu, bidang mana, soalan mana yang dapat bawah 14 kita kena kuasai, kita kena baca, kita kena hafal. InsyaAllah boleh top up untuk kita jawab dengan baik pada 10 hari bulan 3 nanti paper kita. Okey, kemudian kalaulah contohnya dapat 18 markah setiap satu soalan besar, kali dengan 5, 90 markah per 100. Bila wajaran itu menjadi 72 tambah dengan 17 dapat 89, hampir kepada A+, insya-Allah. Okey, dan sebelum itu kita tengok masa kita ialah 2 jam 30 minit. Panjang.
Ustaz nak calon tolong jangan tergesa-gesa. Baca soalan betul-betul. Tengok cadangan. Pertama sekali bahagian B. Buat apa? Buat rangka jawapan dahulu. Jangan terus nak jawab semata-mata, nak cepat siap, nak tidur. Tolong kita langkah pertama buat rangka jawapan. Baca soalan, dapat jawapan, kita tulis gunakan tulisan rumi, short form, ringkas-ringkas, kita log jawapan kat situ. Apakah fakta pentingnya? Okey, dapat, tulis. Tak dapat, pas seterusnya. Kemudian, dah habis round pertama ini, tengok pada bahagian A pula. Okey, soalan OPB tadi tu kan. Okey, apa jawapannya? Mak wajib ke, majaz ke, 2 harakat, 4 harakat ke? Tulis dekat situ di atas kertas soalan. Okey, round ketiga. Penuhkan kertas untuk bahagian B ni satu persatu. Ambil buklet tu satu persatu hingga lengkap. Mana yang tak lengkap, kita kosongkan, saling isi soalan, kosongkan jawapan, kita terus kepada soalan seterusnya. Jangan berhenti pada satu soalan yang tak dapat tu, fikir sampai dapat, baru kita bergerak. Tak boleh. Dia akan makan masa kita akan siap. Jadi, round yang keempat kat situ, yang kelima, penuhkan mana-mana yang tak lengkap lagi. Ustaz harap, bila hantar tu semua dah lengkap. Di hujung-hujung itu kalau tak ingat, baru kita boleh gunakan logik akal. Yang penting hantar itu mesti lengkap. Jangan ada yang tidak berjawab, sebab pemeriksa dia nak bagi markah kepada kita. Bila murid-murid tidak menjawab, terus kosong, mudah pemeriksa sebut. Tapi sedih kepada ustaz sebab ustaz memeriksa mungkin calon ni kan. Jadi nak bagi markah tak boleh. Jadi tolong jawab dengan betul, ikut masa dan sebagainya. Kemudian sebelum akhir sekali, semaklah satu persatu, supaya kita tidak ketinggalan, tidak tercecer, mungkin huraian dan sebagainya kan. Semak satu persatu. Jadi ustaz harapkan calon dapat menjawab dengan tertib, dengan tenang, dengan berhati-hati untuk kita memastikan jawapan kita tepat dengan jawapan skema dan sebagainya. Mudah-mudahan semua calon kita layak mendapat A+, mendapat A solid dan juga A tolak dalam SPM 2021, insya-Allah. InsyaAllah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu dia penjelasan daripada Ustaz mengenai bagaimana kita nak bahagi masa untuk menjawab peperiksaan Al-Quran, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebelum tu kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, bersama dengan saya di Sukses SPM 2021 Pecutan hari ini tentang topik mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah kertas 1, 4 bidang utama bahagian B. Jadi Ustaz, saya tak tahu ni. Tadi kita jelaskan tentang masa menjawab. Tapi sekarang ni mungkinlah kita nak tahu juga tentang panduan untuk menjawab peperiksaan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, terima kasih Syafiqah. Yang dikasihi calon SPM 2021, kita tengok sama-sama panduan menjawab. Jadi Ustaz nak, bila pemeriksa atau bila pengawas periksa kata boleh mula menjawab, apa yang perlu kita lakukan? Okey, pertama sekali ialah mulakan dengan pilih bidang yang paling mudah. Kita dah terangkan tadi ada 6 bidang dalam Quran Sunnah. Okey, jadi kalau Ustaz nak tanyalah Syafiqah, di antara 6 bidang tu, bidang apa yang paling Syafiqah suka? Bidang yang paling saya suka Ustaz, bidang ulumul Quran. Bidang ulum Al-Quran, sebab tajuk kita pun ialah Al-Quran dan As-Sunnah kan. Okey, alhamdulillah. Jadi setiap murid tak sama minat dan juga kesungguhan dalam bidang tersebut. Jadi tak kisah, mulakanlah apa juga bidang, yang penting bidang yang paling murid-murid suka. Contoh bidang-bidang, ada murid yang suka soalan 4, akidah dengan akhlak. Akhlak mudah Ustaz, saya nak jawab yang tu dulu. Boleh, tak ada masalah. Ataupun soalan 3, ulum Quran, ulum hadis, macam Syafiqah suka. Boleh juga pada soalan 3. Ataupun Ustaz, saya suka soalan 1 lah. Apa soalan 1? Pengajian Al-Quran, tingkatan 4, tingkatan 5. Ataupun soalan 2, pengajian Al-Hadis. Tak ada masalah. Yang penting kita mulakan bidang yang paling kita suka sebagai pembuka semangat untuk kita menjawab dengan tertib satu persatu. Itu yang pertama sekali. Okey, yang kedua, panduan yang kedua ialah membuat rangka jawapan bahagian B subjektif dahulu. Maksud dia, jangan tergopoh-gopoh nak jawab pada bahagian OPB sebab kita ada 6 bidang. Ustaz takut bila kamu jawab soalan 1 itu khusus itu saja ataupun fokus itu saja, bidang yang ke-6 tu nanti dia akan hilang, dia akan lupa fakta dia. Jadi pertama sekali, Ustaz minta kepada semua calon ialah pertama buat rangka jawapan.
Maksud baca soalan, pegang pensel, apakah fakta yang ada perlu dekat situ. Terus lock jawapan. Mengapa kita perlu buat rangka jawapan dahulu? Pertama sekali ialah ingatan masih kuat. Sebab kalau kita fokus pada soalan satu saja, maka bidang keenam akan hilang. Yang kedua, fakta mungkin akan hilang. Yang ketiga, memastikan jawapan tepat dan berpandu dengan fakta yang kita dah hafal. Sebab kita dah bersedia lama kan Syafiqah, nak membaca lama dah banyak dah. Jadi banyak yang kita simpan kat kepala ni. Jadi kita biar susun satu persatu. Okey, kemudian nombor 4, lebih fokus dan sistematik. Walaupun kita jawab pada soalan satu, tetapi pada soalan yang keempat tu dah ada isi jawapan yang kita ingat tadi. Yang kita tulis secara ringkas tadi tu kan. Yang penting tulisan rumi, short form, mereka ringkas untuk kita lock jawapan tersebut. Itu panduan yang kedua. Macam karangan bahasa Melayu kan. Bila kita dah pilih satu karangan, tajuk tersebut, kita kena buat apa? Cari fakta pertama, fakta kedua, 3, 4 dan contoh. Jadi kita tak boleh terus nak jawab sebab mungkin fakta pertama tak kuat. Jadi bila kita periksa, pastikan fakta itu yang paling kuat, yang paling betul. Okey, panduan yang ketiga, menjawab arahan soalan yang tidak memerlukan huraian. Contoh dia, senaraikan, nyatakan, tuliskan apakah. Soalan ini dia perlu satu fakta, satu markah. Tidak perlu huraian, ringkas sahaja. Contohlah, sebutkan 2 syarat mentafsir Al-Quran. Pertama, mahir ilmu nahu, kedua mahir ilmu balaghah. Jadi tak perlu kepada huraian. Yang penting kalau betul, satu-satu dapat 2/2 markah. Itu contoh panduan yang ketiga. Okey, panduan yang keempat, menjawab arahan soalan yang memerlukan huraian. Apa contoh arahan soalan yang memerlukan huraian? Ada soalan yang dimerlukan dengan terangkan, jelaskan, huraikan, bagaimanakah bincangkan. Jadi bila soalan itu dimulakan dengan arahan ini, dia memerlukan kepada huraian. Ada setengah calon ni yang menjawab demi fakta saja. Jadi bila fakta saja, dia akan dapat 2/4. Sebab apa? Tidak ada huraian. Walaupun 3/4 tu fakta dia betul, tapi pemeriksa dia nak apa? Nak fakta huraian. Jadi kena berhati-hati, jangan cuai dalam periksa sebab periksa tu nak menentukan cuai ke tidak cuai kan. Jadi kena beringat segala teknik yang diberikan itu kena sentiasa diingati ketika menjawab. Okey, kemudian panduan yang kelima, baca arahan soalan hingga perkataan terakhir Syafiqah. Kenapa? Sebab kadang-kadang ada calon yang tergesa-gesa. Dia nak tidur cepat, nak cepat siap dan sebagainya kan. Akhirnya bila keluar diwan, Ustaz, kenapa saya jawab ni? Salah, pada saya tahu. Itu contoh kecuaian. Sebab apa? Tidak membaca arahan soalan hingga perkataan terakhir. Jadi dalam periksa, walaupun satu markah sangat penting kepada seseorang calon sebab boleh membezakan grade A+ ke, A tolak ke dan sebagainya. Okey, jadi mengelakkan kekeliruan dan kecuaian. Contoh soalan, terangkan 2 perbezaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. 2 perbezaan. Pelajar yang tidak cuai, dia ada 2 pada hadis qudsi, 2 pada nabawi. Ada 4 markah. Tapi pelajar yang cuai kadang-kadang dia hanya jawab 2 pada hadis qudsi sahaja. Jadi kat situ dah hilang 2 markah. Okey, itu contohlah. Okey. Seterusnya, yang keenam, gariskan kehendak soalan. Gariskan kehendak soalan. Sambil pegang pen, murid-murid kena tandakan arahan soalan. Dia nak apa? Nyatakan 2 kepentingan. 2 tu bulatkan pun boleh, gariskan pun boleh. Jadi minda kita fokus kepada 2 kepentingan. Apa dia? Mempelajari ulum al-hadis dalam kehidupan. Okey. Nyatakan tadi dah terangkan, tak perlu kepada huraian. 2, markah pun 2. Mesti ada 2 jawapan dekat situ. Jangan kurang daripada 2 lah. Sebab kalau kurang tu confirm kita dapat 1/2. Itu pun kalau betul. Jadi 2 kepentingan ulum al-hadis ialah nombor 1, ibadah dan amalan seorang akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. 1 markah. Nombor 2, umat Islam dapat menolak dakwaan palsu tentang hadis. Dapat 2/2. Jadi tolong pastikan, gariskan kehendak soalan, bulatkan sebagai pembuka minda kita, apa jawapannya, berapa yang dia nak, berapa markah dan sebagainya. Okey, seterusnya, panduan yang ketujuh, tulis jawapan lebih daripada yang diminta. Okey, contoh soalan, nyatakan 2 faedah pembukuan Mushaf Osmani. Okey, jadi cuba kita sama-sama tengok jawapan kita. Yang pertama, kerana sahabat kuat ingatan.
Itu bukan jawapan yang tepat ataupun yang betul. Kira salah. Bila salah, Ustaz jadikan ulama sebagai peringatan kepada kita. Maksud dia, di situ pemeriksa akan tanda pangkah. Okey, dah hilang. Nombor 2, menyatukan seluruh kaum muslimin pada satu mushaf. Baca dengan betul, dengan mungkin barisnya betul dan sebagainya kan. Jadi, jika calon itu menjawab 1 dengan 2 sahaja, maka dia akan dapat 1/2 di situ. Tetapi kalau ada jawapan nombor 3 menjadikan surahnya tersusun, maka pemeriksa akan tanda juga nombor 3 itu dapat lagi 2/2. Jadi kesimpulannya ialah bila kita baca buku, kita menghafal, keluar periksa, jawapan kita sebetul, tidak perlu jawapan tambahan. Tetapi bila tidak yakin jawapan tersebut, lebihkan jawapan, mudah-mudahan ada membantu kita. Salah yang pertama, yang ketiga itu betul, masih dapat 2/2 markah. Boleh faham Syafiqah? Boleh faham Ustaz. Ustaz harap semua calon faham dan dapat buat yang terbaik untuk 10/3 kertas kita Quran Sunnah. Okey, seterusnya panduan yang ke-8. Jangan jawab dalam payung yang sama. Tahu payung? Payung tak tahu? Bukan payung tu. Sekarang musim hujan kan? Bukan payung tu. Okey, dari segi pemeriksaan atau penandaan kertas, okey, contoh, nyatakan 2 kepentingan Al-Quran turun secara berperingkat dan beransur-ansur. 2 markah. Nyatakan 2. Tak perlu apa? Tak perlu huraian kan? Okey, jadi contoh jawapan. 1. Memudahkan para sahabat menghafaz dan mengamalkan. Betul tak? Betul. Nombor 2. Dapat dihafaz dengan lebih baik. Betul tak? Betul. Tetapi 1 dengan 2 Roman sama tak maksud dia Syafiqah? Sama Ustaz. Sama. Bila sama, maksud dia ialah payung yang sama. So bila menanda, okey, pemeriksa akan buat kira 1 markah. 1 tanda right, bawah tu tanda 2 kali. Maksud dia kat situ 1 markah saja. Jadi kalau tidak ada jawapan nombor 3, pelajarnya akan dapat 1/2 je Syafiqah dan juga murid sekalian. Jadi perlu ada jawapan nombor 3. Bukti Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dapat 2/2. Okey, jadi dekat situlah maksud jangan jawab dalam payung yang sama. Maksud dia apa? Konten dia sama, hanya pelajar itu tukar perkataan lain. Tetapi kena ingat, guru dah menghafal jawapan. Dah ingat kat kepala, tak boleh nak bohong. Jadi jawapan mesti tak sama, 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman. Okey, seterusnya ialah panduan yang ke-9. Hendaklah mencirikan jawapan atau jawab dalam bentuk bernombor, berpoin. Kenapa? Sebab pemeriksa nak cari 1-2 jawapan. 1 ataupun 2 jawapan. Jadi bila bernombor, memudahkan pemeriksa nak cari apa poin dia. Apa poin pertama, apa poin kedua, mudah untuk ditanda oleh pemeriksa kita. Okey, contoh, jelaskan 2 inovasi Mushaf Osmani, 4 markah. Okey, jawapan contoh. Menambahkan tanda titik dan baris. Menambahkan info asbabun nuzul bagi menerangkan turunnya ayat. Kalau pelajar jawab yang pertama ini, okey, dapat 1 markah. Kenapa 1 markah? Dia dalam bentuk mungkin dalam bentuk macam karangan Syafiqah. Tetapi bila pemeriksa menanda, tidak ada huraian. Huraian mesti ada kabus kerana agar bagi untuk supaya. Jadi menambahkan tanda titik dan baris, tidak ada huraian. Dapat 1 sahaja. Nombor 2, menambahkan info asbabun nuzul bagi menerangkan turunnya ayat. Nombor 2 ada tak huraian? Ada. Bagi. Dapat 2. Jadi bila buat bentuk karangan ataupun sambung terus, dia macam banyak. Tetapi bila tanda, hanya dapat 3/4 markah saja. Sebab itu pemeriksa lebih suka calon menjawab dalam bentuk bernombor supaya mudah diperiksa, mudah diberikan markah oleh pemeriksa. Okey, kemudian contoh jawapan yang ustaz nak dan semua guru nak macam inilah. Okey, pertama ada isi soalan. 2 inovasi Mushaf Osmani ialah itu mesti ada. Sebab nak tahu itu soalan apa kan? Pemeriksa pun manusia biasa. Jadi kita kena tuliskan kat situ isi soalan dia. Jawapan pertama, menambahkan tanda titik dan baris agar mudah dibaca. Okey, cuba kita biasakan 1 isi 1 baris. Fakta dia, menambahkan titik dan baris 1 markah. Agar mudah dibaca 1 markah, 2. So periksa pejam mata bagi 1-2, dapat 2/2. Bawah dia menambahkan info asbabun nuzul 1 markah. Bawah dia bagi menerangkan sebab turunnya ayat.
Jadi cara nombor 2 ini lebih nampak kemas, lebih nampak tersusun, lebih mudah ditandai oleh pemeriksa. Jadi pemeriksa akan menandai dengan gembira. Dan pelajar pun dapat apa? Dapat markah yang baik. Untuk dapatkan apa, Syafiqah? Dapatkan A plus dalam SPM. Jadi Ustaz harapkan kepada semua calon, okey, tolong berhati-hati ketika kita membaca soalan dan juga menjawab periksaan, ikut tertib, ikut panduan, sebab semua sekolah biasa dah buat teknik menjawab. Jadi gunakan segala yang telah pun diajar tersebut dalam hari itu 10/3 supaya menghasilkan keputusan yang cemerlang. Walaupun tahun pertama KSSM, tapi kita nak Quran Sunnah itu mesti cemerlang untuk dapatkan sebelumnya mesti dapat paling kurang pun A tolak dalam SPM, iaitu paling kurang mesti dapat 70 lah, macam tu. Jadi Ustaz sangat berharap berusahalah selagi ada waktu ini untuk kita mencapai A dalam peperiksaan SPM, khususnya bagi mata pelajaran yang kita sayang, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi inilah ya Syafiqah, buat macam ni masa periksa memudahkan, dan bila semua macam ni dia akan nampak cantik, nampak kemas, nampak tersusun. Jadi memudahkan semua pihak. Okey, memudahkan semua pihak untuk dapatkan markah yang baik dalam peperiksaan. Masya Allah, itu dia penjelasan daripada Ustaz tentang panduan-panduan untuk menjawab kertas pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Ustaz, saya rasa banyak penjelasan yang Ustaz berikan. Sampai kita lihat yang paling penting ada 9 panduan di sini yang perlu kalau boleh pelajar-pelajar atau murid-murid kita ikut supaya kita dapat skor A yang A+ dalam peperiksaan pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. TV KPM. Baik, kembali lagi dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Hari ini mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah kertas 1 bahagian B, 4 bidang utama. Jadi kita nak tahu lebih lanjut ni, apakah strategi ataupun panduan yang boleh diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz kita pada hari ini untuk menjawab pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Ustaz, dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Murid kasih sekalian, kita pergi kepada bagaimana kita nak menjawab soalan bercirikan elemen kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu kebat. Dalam Quran Sunnah ada 6 markah. Mesti 6 markah. Setiap satu soalan besar ada satu kebat dia. Okey, dalam kebat kita mesti ada stimulus, iaitu untuk merangsang minda pelajar untuk berfikir menjawab soalan tersebutlah. Okey, dalam stimulus tu dia boleh letakkan gambar, boleh letakkan ayat Quran ataupun terjemahan ataupun hadis dengan maksud dia juga, ataupun kata-kata hikmah ataupun statistik. Sekarang ni kan musim Covid dan sebagainya kan, berbagi graf, boleh bagi grafik dan sebagainya, boleh juga pernyataan tentang sesuatu isu yang berlaku semasa dan sebagainya. Jadi ini di antara bagaimana stimulus itu membantu pelajar untuk menjawab soalan kebat kita. Okey, seterusnya ialah cara menjawab kebat. Okeylah, kalau Ustaz tanya kepada Syafiqah, Syafiqah suka jawab dalam bentuk karangan ke bentuk kotak? Baik, kalau saya suka jawab dalam bentuk karangan Ustaz. Tapi rasanya dua-dua boleh kan Ustaz? Okey, terbaik. Dua-dua diterima dalam penandaan kita, tak ada masalah. Cuma dari segi Ustaz lebih suka dalam bentuk kotak. Kenapa kotak? Supaya pelajar nampak setiap satu kotak itu ada memberi markah. Baik. Contohnya kan, kalau karangan pun diterima juga sebab pemeriksa akan mencari markah itu satu persatu. Cuma kadang-kadang bila bentuk karangan tidak ada huraian, tidak ada huraian dah, jadi terpaksa dicari, tak ada, membuang masa pemeriksa lah. Okey, satu markah, satu kotak untuk fakta. Fakta ni biasa tindakan kita, 4-5 perkataan saja. Apa tindakan kita? Dia tak perlu panjang. Okey. Nombor 2, kotak nombor 2 ialah huraian. Huraian mesti dimulakan dengan kabus, kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Kemudian huraian lengkap menggunakan oleh itu, menggunakan kesan, menggunakan akibat. Jadi fakta, huraian lengkap ni saling berkaitan. Okey, disokong dengan apa? Dengan dalil. Dalam Quran Sunnah, dalil kita boleh gunakan potongan ayat Al-Quran. Contohnya kalau Allah Ta'ala la taqrabu zina, ataupun terjemah boleh terima juga. Maksud ayat Al-Quran titik 2, janganlah kamu menghampiri zina. Diterima juga. Sudah dua kat situ. Yang ketiga, hadis. Contohnya qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Okey, ataupun terjemahan.
Okey, maksud di Rasulullah, setiap amalan bergantung dengan niat. Okey, dan 4 kaedah. Dan yang terakhirlah perumpamaan dalam bahasa Arab. Contohnya apa? Manjada, wajada, al-waktu, kasaif dan sebagainya. Cuma perumpamaan itu mesti dalam bahasa Arab. Tak boleh gunakan terjemahan dia. Okey, kemudian huraian dalil. Satu markah lagi iaitu kita menguraikan dalil. Tetapi simple saja, iaitu ayat di atas menerangkan tentang umat Islam dilarang melakukan perbuatan zina. Itu saja. Ataupun kita gunakan terjemahan kan. Maksud ayat di atas menerangkan kita dilarang melakukan perbuatan zina. Okey, kalau hadis, maksud hadis di atas menerangkan apa? Maksud hadis di atas menerangkan apa? Jadi benda tu bergantung kepada sama ada ayat kita nak tulis ataupun terjemahan pun diterima juga, dan perumpamaan di atas menerangkan apa. Itu saja untuk huraian dalil. Dan kesimpulan mesti ada fakta dan huraian. Fakta dan huraian, yang mana fakta ini menyokong kepada fakta di atas. Bukan kita ambil fakta ke atas itu letak kat bawah, tak. Dia mesti menyokong fakta dekat atas itu. Jadi kita ada 6 markah semua sekali. Jadi Ustaz nak bagi contoh. Okey, contoh soalan kebat yang pelajar boleh gunakan nanti kaedahnya untuk menjawab. Contoh soalan. Okey, dibagi stimulus. Okey, gambar perempuan, kemudian pergaulan bebas adalah salah satu punca berlakunya masalah sosial dalam kalangan remaja. Apa soalan dia? Berdasarkan perkara di atas, cadangkan usaha ibu bapa bagi mengelakkan perkara tersebut berlaku. 6 markah. Jadi Syafiqah dan semua calon, jika kita nak jawab dengan mudah, kita kena masuk dalam soalan. Kita sebagai pelajar kan, masuk kepada kendak soalan. Apa? Kita sebagai apa? Sebagai ibu bapa. Sebagai ibu bapa, apa langkah kita untuk memastikan anak kita tidak terlibat dengan masalah sosial? Jadi itu ialah bagaimana kita nak memudahkan mencari jawapan. Okey, jadi kita tengok jawapan kita. Contoh, mukadimah tu boleh diletakkan dalam kotak ataupun di atas kotak. Satu usaha yang boleh dilakukan ibu bapa ialah, okey, fakta dia apa? Memberikan didikan agama. Simple saja. Maksud apa tindakan ibu bapa? Menghantar anak ke sekolah agama. Boleh terima juga. Okey. Kemudian huraian. Kerana didikan agama dapat menjadi peranti dalam kehidupan. Menggunakan kabus dia apa? Kerana. Okey. Kemudian huraian lengkap. Hal ini kesannya apa? Seseorang remaja dapat memahami balasan baik dan buruk jika melakukan suatu perkara yang menyalahi larangan agama. Jadi fakta, huraian lengkap saling berkaitan. Dapat 3 markah dekat situ. Okey. Kemudian disokong dengan dalil. Okey, dalil berkaitan dengan pendidikan. Bila belajar pendidikan, apa dalil yang paling mudah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi kita kena menghafallah dalil yang mudah, hadis yang mudah supaya dapat kita jawab pada dalil kebat itu dengan tepat sekali. Okey, apa di huraian dia? Hadis di atas menyatakan setiap muslim wajib menuntut ilmu. Mudah tak Syafiqah? Mudah Ustaz. Huraian tu kita ikut je kat atas tu. Baik. Ayat di atas menerangkan apa, maksud di atas menerangkan apa. Sangat mudah untuk dapatkan markah kat situ. Kesimpulan dia, rumusan dia, ibu bapa hendaklah sentiasa mengawasi tingkah laku anak-anak agar sentiasa mengamalkan akhlak yang mahmudah dalam hidup. Jadi lengkap dekat situ, ada 6 perkara yang akan ditanda oleh pemeriksa dan layak mendapat 6/6 markah. Jadi bila macam ni nampak kemas, nampak tersusun, mudah ditanda. Jadi akhirnya kita dapat markah yang baik. Okey, baik. Seterusnya ialah mesti tulis nombor soalan, ada isi soalan dan jawapan dah lengkap. Maksudnya macam ni, Ustaz nak jawapan kita itu mesti mudah diakses, mudah disemak, mudah dibaca oleh pemeriksa. Kadang-kadang ada setengah murid yang menjawab, tiba-tiba jawapan saja Syafiqah. Jadi pemeriksa pun pening kepala. Dan kadang-kadang satu roman tertinggal, terus kepada 4 roman dah hilang dekat situ. Akhirnya merugikan calon itu sendiri. Jadi kena berhati-hati, tertib dari segi menjawab, susunan satu persatu supaya mudah dibaca, mudah ditanda oleh pemeriksa kita nanti. Okey, seterusnya ialah bagi soalan perbezaan, nyatakan dia dengan jelas perbezaannya. Contoh soalan, jelaskan perbezaan di antara ayat makiyah
dan ayat madaniyah. Ada dua perkara. Pertama, kena buat kotak, Syafiqah. Makiyah, sebelah dia madaniyah. Tajuk dia ada. Isi pertama ayatnya pendek, lawan dia ayatnya panjang. Kalau bahasa Arab dia, ya ayuhan nas. Okey, iaitu gunakan lafaz wahai manusia. Yang sebelah dia gunakan lafaz wahai orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi dekat situ nampak perbezaan. Satu pendek, lawan dia panjang. Nombor dua, ya ayyuhan nas, lawan dia ya ayyuhallazina amanu. Mesti nampak perbezaan sebab kita nak perbezaan. Jika tidak ada perbezaan, dapatlah 2/4 sahaja. Sebab apa? Dapat dua sebelah saja, tak ada perbezaan. Jadi kena berhati-hati, kena beringat. Sebab itu saya pesan hafal 2 fakta sahaja yang paling mudah pada setiap ayat makiyah, ciri ayat madaniyah untuk dihafal. Dan yang dihafal itu ambil fakta yang paling ringkas dan paling mudah. Yang penting kita boleh ingat. Okey, seterusnya ialah manfaatkan kertas jawapan. Yang pertama, setiap soalan besar jawab pada selai kertas depan dan belakang. Bayangkan Syafiqah, satu helai ada 2 muka kan? Muka yang pertama itu untuk bahagian akidah saja. A dan B 10 markah. Dan belakang dia untuk akhlak, bahagian A dan B juga ialah 10 markah juga. Jadi satu helai itu bersamaan 20 markah. Mulakan soalan baru pada helaian kertas yang baharu. Soalan 1, helaian pertama. Soalan kedua, helaian kedua. 3 dengan macam ada 4 helai. Ada 4 helai yang pelajar wajib jawab, menyumbang kepada 80 markah. Tambah objektif 20, 100/100. Okey, seterusnya peringatan kepada calon. Maksud dia, apakah yang perlu kita lakukan dalam saat-saat genting sekarang ini. Okey, dengan suasana COVID sekarang ni, Ustaz sangat berharap semua menjaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga SOP sebab masa dan kesihatan sangat berharga, memungkinkan kita untuk periksa pada 2 hari bulan 3. Okey, pertama sekali, bila kita periksa nanti, mestilah tulis angka giliran dan nombor kad pengenalan dengan betul pada buklet kita ataupun pada test pad kita. Nombor 2, persediaan dan ulang kaji mesti cukup. Sekarang ni ada lagi masa, manfaatkan masa, kurangkan yang lara-lara, kurangkan main handphone dan sebagainya. Fokus untuk kita menghafal, mengulang kaji dan sebagainya. Faham soalan dengan betul. Dah terangkan tadi kan macam mana arahan soalan, markah berapa, ingat baik semula, ikut panduan markah yang diberikan. 2 markah ke, 4 markah ke, peluraian ke tak peluraian ke, kena ingat semula ketika periksa. Jangan tertinggal anak soalan. Maksud dia, bila kita dah jawab, kita tengok soalan 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman. Ada, cukup. Okey, belakang dia pula contohnya kan 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman, 4 Roman. Cukup. Jadi kita kena tengok dan semak jawapan kita satu persatu supaya tidak ada yang keciciran. Jika salah tulis, potong gunakan pembaris. Jangan hitamkan. Sebab sekarang ni kertas kita akan di-scan. Bila dihitamkan, banyak yang hitam. Kan bila scan. Jadi kita kena gariskan saja, tulis sambung kat sebelah dia. Macam tu. Kemudian tulisan perlu jelas dan kemas. Hitam, kalau gunakan pen hitam, betul-betul hitam. Kalau misalan biru, betul-betul biru. Dan pastikan besarkan tulisan. Jangan kecil sangat. Okey, susunan ikut turutan soalan 1, 2, 3 dan 4. Nombor 9, jangan tertinggal huraian. Tadi kan kita kata terangkan, jelaskan tu kan. Mesti ada fakta huraian kan. Jangan tidak ada huraian. Jawapan berdasarkan ayat atau hadis yang diberikan sahaja. Maksud dia tengok betul-betul ayat tersebut, intisarinya ke, berdasarkan ayat diberikan saja. Dan yang terakhir, bahasa yang mudah difahami, bahasa buku teks. Jadi bahasa negeri tidak boleh digunakan sebab tidak difahami oleh penanda yang lain. Jadi kena berhati-hati. Jadi perkara-perkara inilah kadang-kadang kecuaian-kecuaian yang boleh menyebabkan markah kita dipotong. Jadi untuk periksa, memang kita kena berhati-hati, jawab sebaik yang mungkin, elakkan sebarang kecuaian, mudah-mudahan mendapat kecemerlangan. Teruskan usaha, semoga berjaya mendapat IPA dari SPM 2021. Usaha doakan semoga beroleh kejayaan yang cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Nazam atas penjelasan pada hari ini berkaitan dengan kertas peperiksaan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi insya-Allah kita doakan yang terbaik buat semuanya, semua calon-calon dan murid-murid yang bakal menghadapi peperiksaan. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi di lain hari. InsyaAllah saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.